Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Najihah binti Misnan. Saya Umi Nadira binti Mak Yusof. Dan saya Nur Emilia binti Yusof. Pada hari ini, kami akan membentangkan satu isu semasa di bawah subjek profesional keguruan. Terima kasih diucapkan kepada pensyarah kami, Encik Tauhid bin Sudar, atas memberi peluang kepada kami untuk membentangkan satu isu semasa yang dipilih. Nak tahu apa isu semasa yang kami pilih? Jom kita saksikan video ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan teruskan perbincangan kumpulan kami. Profesion keguruan atau bekerja sebagai seorang guru adalah antara beberapa jenis pekerjaan yang penting dalam proses membangunkan manusia, masyarakat dan juga negara. Profesion ini merupakan profesion utama di dalam proses penyerapan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Oleh itu, profesion keguruan mempunyai kod etika yang perlu dipatuhi oleh setiap guru bagi memastikan semua tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan dapat dilaksanakan dengan baik. Tetapi, terdapat juga beberapa isu semasa berkaitan dengan etika dan perundangan sesetengah guru. Kod etika profesion keguruan sama seperti profesion yang lain seperti kejuruteraan, guaman dan juga perubatan. Bagi seseorang guru, mereka perlu mematuhi kod etika ini demi menjaga imej, maruah, status, akhlak dan kepribadian seseorang guru. Lebih-lebih lagi dalam konteks negara kita Malaysia, seseorang guru perlu menunjukkan atau memperlihatkan teladan yang baik kepada anak murid sendiri. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan definisi etika, undang-undang, perundangan dan juga etika profesional. Mari kita lihat maksud etika. Perkataan etika berasal daripada bahasa Inggeris iaitu etik. Manakala, perkataan etik pula berasal dari bahasa Greek iaitu ethos. Ethos membawa maksud sikap atau adat yang menentukan tingkah laku sesuatu. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, etika bermaksud satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan. Manakala menurut Wong, Noryati Abdul Rashid dan juga Bun tahun 2018, etika ialah peraturan perilaku dan adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara satu sama lain dan juga aturan ini menegaskan perkara yang benar atau salah. Seterusnya, saya akan terangkan maksud undang-undang. Undang-undang ialah satu peraturan yang ditentukan oleh sesebuah organisasi. Kaki tangan yang melanggar undang-undang akan dikenakan denda yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Maksud undang-undang juga ialah perbuatan yang melanggar etika dan juga menimbulkan rasa serba salah terhadap perbuatan yang dilakukan. Kita beralih pula kepada maksud perundangan. Perundangan atau undang-undang bertulis ialah undang-undang yang telah digubal oleh badan penggubal yang lain. Antara dokumen yang terdapat dalam pendidikan undang-undang di Malaysia iaitu Perlembagaan Persekutuan, Surat Pekeliling Ikhtisas SPI, Ordinan Pelajaran, Akta Pendidikan 1969 dan sebagainya. Kemudian, saya akan terangkan maksud etika profesional. Etika profesional bermaksud salah satu alat kawalan sosial yang digunakan sebagai salah satu panduan dalam mendisiplinkan diri ke arah yang lebih beretika. Semua garis panduan yang bertujuan meningkatkan tahap kualiti, produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan dengan memberi penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan peraturan dan peradaban, peranan nilai serta tingkah laku profesional dalam masyarakat. Baiklah, sebagai seorang penjawat awam, sudah semestinya mempunyai peraturan yang perlu dipatuhi. Baiklah, di sini saya akan terangkan peraturan pegawai awam dari segi kelakuan dan juga tata tertib di bawah peraturan bab di Perintah Am tahun 1993.
Baiklah, peraturan berkaitan dengan kelakuan dan juga tata tertib pegawai awam berada dalam Peraturan 4/1, yang mana pegawai awam perlu sentiasa memberikan kesetiaan kepada Yang di-Pertuan Agong, negara dan juga kerajaan, yang bermaksud perlu memelihara, mempertahankan kedaulatan dan juga maruah negara. Terdapat beberapa kesalahan yang berada di bawah Peraturan 4/1. Yang pertama iaitu bersubahat dengan musuh negara. Yang kedua, membocorkan rahsia negara. Yang ketiga, memperkecilkan dasar serta tindakan kerajaan. Dan yang terakhir, berlakon dalam filem yang memburukkan nama negara. Peraturan 4/2, di mana pegawai awam tidak boleh membelakangkan tugasnya demi kepentingan peribadi. Yang kedua, tidak boleh berkelakuan yang memungkinkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan kepentingan awam. Yang ketiga, pegawai awam perlu menjaga nama baik profesen. Dan yang keempat, perlu cekap atau sentiasa berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam profesen keguruan. Baiklah, peraturan yang seterusnya yang perlu dipatuhi oleh seseorang pegawai awam ialah mesti jujur dan amanah dalam melaksanakan tanggungjawab. Dan yang keenam, perlu cekap atau sentiasa berusaha menjadi yang lebih baik. Yang ketujuh, tidak boleh menggunakan pengaruh atau memberi tekanan dalam menyokong atau memajukan sebarang tuntutan. Dan yang terakhir, mestilah melaksanakan apa yang diperintahkan serta perlu tekun terhadap tugas. Jika terdapat isu ataupun peraturan yang dilanggar, seseorang penjawat awam akan dikenakan denda yang setimpal. Di Kelantan, seorang ibu, Rosmawati Hassan, mendakwa anaknya dipukul guru sehingga menyebabkan pelajar itu sesak nafas. Kejadian berlaku Rabu lalu ketika sesi kelas tambahan waktu petang di Sekolah Menengah Sering, Kota Baru. Menurut Rosmawati, anaknya Nur Atif Ashira Zulkifli sesak nafas selama setengah jam selepas dipukul guru sebanyak 2 kali di belakang badan pelajar tingkatan 3 itu. Danish Aiman Ahmad Rizal, 13 tahun, terpaksa menjalani 2 pembedahan akibat kecederaan serius, terkena kaca cermin mata di bahagian mata kiri selain terdapat kesan rotan di bahagian dahinya. Kejadian dikatakan berlaku pada pukul 8 pagi Selasa ketika guru terbabit membuat pemeriksaan di asrama pelajar dan merotan anaknya kerana tidak menyangkut baju di dalam almari disediakan. Gara-gara gagal menyiapkan kerja sekolah, seorang murid lelaki tahun 3 di sebuah sekolah rendah di Kedah mendakwa dipukul gurunya hingga mengalami kecederaan di tangan. Ibu mangsa dipercayai memuat naik beberapa keping gambar di laman Facebook memaparkan tangan kiri anak lelakinya mengalami kesan berbirat dan lebam akibat dipukul dengan menggunakan pembaris hingga hancur berkecai. Tambahannya, jari kiri dan muka sebelah kiri anaknya turut mengalami kecederaan. Menurut ibu pelajar itu, anaknya ditumbuk hanya kerana salah menjawab soalan bahasa Inggeris. Guru itu didakwa menumbuk bahagian kepala sehingga menyebabkan kanak-kanak itu terjatuh ke belakang, lalu bahagian pinggang anaknya terkena bucu meja. Seorang guru tadika swasta dipanggil pihak polis untuk diambil keterangan semalam selepas sebuah video tular memaparkan wanita itu mencampak seorang kanak-kanak yang juga muridnya ketika sesi pembelajaran. Keterangan. Menerusi video berdurasi 20 saat itu, guru lelaki terbabit dilihat marah lalu menampar muka, menendang dan mencekik leher pelajar terbabit di hadapan kumpulan pelajar di dalam dewan sekolah berkenaan. Mari kita lihat, adakah isu penderaan ini merupakan salah satu isu yang berkait dengan profesen keguruan? Adakah penderaan ini satu isu? Penderaan boleh berlaku terhadap kanak-kanak, orang dewasa dan juga masyarakat umum. Jadinya, di sini kami akan kupas isu berkaitan penderaan kanak-kanak. Apa itu penderaan kanak-kanak? Penderaan kanak-kanak didefinisikan sebagai satu pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan yang sihat dan bermaruah di samping menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka terjejas. Baiklah, sebelum kami mendalami lagi isu yang akan kami kupaskan, mari kita lihat jenis-jenis penderaan.
Terdapat 3 jenis penderaan. Yang pertama, penderaan emosi. Yang kedua, penderaan fizikal. Dan yang ketiga, penderaan seksual. Kumpulan kami telah memilih isu penderaan fizikal sebagai isu yang berkaitan dengan etika dan perundangan guru. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Nadira binti Mak Yusof. Saya akan menyambung tajuk pembentangan daripada rakan saya tadi, Nur Amelia binti Yusof, tentang isu penderaan kanak-kanak yang berlaku di Malaysia. Baiklah, sebelum itu mari kita lihat dulu apakah statistik isu penderaan kanak-kanak terkini. Mari kita saksikan dulu video ini. Bilangan kes yang melibatkan penderaan dan penganiayaan dan pengabaian kanak-kanak bagi tahun 2018 sehingga September 2020 adalah seperti berikut. Jenis-jenis penderaan fizikal tahun 2018 termasuk juga penderaan seksual, penderaan emosi dan pengabaian. Tahun 2018 berjumlah 5,578 kes. Tahun 2019 6,061 kes sehingga September 2020 3,875 kes. Apakah pendapat anda setelah mendengar penjelasan statistik yang disebutkan oleh Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat itu tadi? Walaupun trend penurunan itu berlaku, tetapi ia bukanlah perkara yang membanggakan kita. Walhal, isu ini tetap perlu dibahas dan diatasi bersama, terutamanya di kalangan guru-guru dan murid. Mari kita lihat apakah perkaitan isu penderaan murid oleh guru dengan etika perguruan. Saya bahagikan kepada 3, iaitu yang pertama, accountability guru kepada pelajar. Yang kedua, isu kesantunan guru. Yang ketiga, isu kepedulian guru. Baiklah, isu perkaitan yang pertama ialah accountability guru. Mari kita lihat apakah definisi dan hubung kait accountability guru ini dengan isu penderaan. Menurut Kamus Dwi Bahasa, perkataan accountability ini dihuraikan sebagai bertanggungjawab kepada seseorang atau bertanggungjawab terhadap sesuatu. Menurut Tan Sri Ahmad Sarji, konsep accountability ini adalah satu obligasi untuk memberikan jawapan dan penjelasan mengenai sesuatu tindakan dan prestasi kepada mereka yang berhak untuk mendapatkan jawapan dan penjelasan tersebut. Sebagai contoh yang saya boleh berikan ialah, contohnya, seorang ayah ni gagal memberi pendidikan yang tinggi kepada anaknya ataupun dia gagal memberikan anaknya pandai. Tetapi, seorang ayah ini tidak perlu memberi penjelasan kepada sesiapa pun. Tapi, seorang guru apabila gagal memberi didikan kepada anak muridnya, guru tersebut perlu untuk memberi penjelasan kepada mana-mana pihak, kepada ibu bapa, kepada pihak atasan, kepada pihak KPM, kenapa anak muridnya gagal. Sebagai contohnya, guru perlu membuat intervensi kenapa anak muridnya itu gagal dalam subjeknya. Itu sebagai contoh. Dan apa yang dapat saya hubung kaitkan accountability guru ini dengan isu penderaan ialah accountability guru terhadap pelajar. Mari kita lihat apakah tanggungjawab-tanggungjawab guru yang perlu dilaksanakan oleh guru terhadap pelajar. Accountability guru terhadap pelajar yang pertama ialah guru perlulah lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar daripada hal-hal lain. Seterusnya, guru seharusnya sentiasa bersedia menyelesaikan masalah murid-murid dengan bersikap adil. Yang seterusnya, guru mestilah ikhlas dalam menyampaikan ilmu. Guru mestilah bekerjasama dengan pihak sekolah dan ibu bapa. Guru tidak mengharapkan sebarang balasan dan ganjaran. Dan apa yang saya mahu highlightkan di sini ialah poin yang ketiga, iaitu guru mestilah ikhlas dalam menyampaikan ilmu. Ini kerana apabila guru ini menyampaikan ilmu ikhlas daripada hati, insya-Allah ilmu tersebut akan sampai ke hati murid juga. Okey, saya akan tunjukkan kepada anda contoh seorang guru yang mengajar anak muridnya menggunakan hati. I said to myself that, if I don't do it, nobody is going to do it. And I've been placed there for a reason, and I'm going to do the best I can for the kids.
I did not have any dreams of becoming a teacher, to be very frank with you. So I came into school with that perspective, to actually do things and get my master's done and do my PhD. But when I saw the negativity and the whole toxic environment in school, I wanted to leave as soon as possible. One of the first things that was said to me when I first got to the school was, Sam, kamu tak payah buat apa-apa sangat, mereka budak asli je pun. But because of the love for the children, I said to myself that, if I don't do it, nobody is going to do it. And I've been placed there for a reason, and I'm going to do the best I can for the kids. So that is actually my motivation. My passion and my motivation originates from the love that the kids have shown me and the love that I give back to them. Bagaimana? Setelah anda melihat video tadi, itu menunjukkan apabila seorang guru yang menyampaikan ilmu daripada hati, maka kita boleh lihat daripada reaksi murid tadi, kita nampak murid-murid tadi seronok, mereka berminat untuk belajar. Dan sebenarnya seorang guru itu tidak boleh ada mindset, maksudnya dia tak boleh ada mentaliti yang mengatakan, oh ni murid miskin ni, murid orang asli ni tak apa, ala kadar je. Sebenarnya tak boleh. Kerana guru itu tak boleh ada persepsi buruk terhadap mana-mana pelajar. Dan apa yang saya nak tambah di sini ialah guru wajib untuk mempunyai kesabaran yang tinggi. Kerana apa? Kita tahu ibu bapa ni dia mesti bersabar dengan anak. Tetapi guru berganda-ganda kena sabar. Kerana apa? Kerana guru ni akan berjumpa dengan macam-macam kerana murid. Daripada orang miskin, daripada orang kaya, daripada pelbagai bangsa. Jadi, apa yang dapat saya simpulkan, accountability guru terhadap pelajar ini perlulah guru-guru hayati dan semaikan dalam diri. Baiklah, mari kita lihat apakah definisi dan hubung kait kesantunan guru dengan isu penderaan ini. Okey, apakah itu kesantunan? Konsep kesantunan ialah perlakuan atau tingkah laku yang mampu menjalinkan hubungan antara satu sama lain yang menjadikan sesuatu pergaulan itu berada dalam keadaan harmoni dan mesra. Dan kesantunan itu bukanlah sesuatu yang dipelajari, tetapi satu nilai yang perlu ada dalam diri semua guru terhadap murid-murid. Menurut Nuryati 2004, kesantunan itu bermula daripada hati yang ikhlas dan jujur akan menzahirkan perlakuan sama ada perlakuan berbahasa ataupun perlakuan bukan bahasa yang menyenangkan kesemua pihak. Dan kesimpulannya daripada Nuryati 2004 ini dapat dilihat, kesantunan ini dapat dilihat dari pelbagai segi dalam pergaulan seharian. Dan kesantunan ini memperlihatkan sikap yang mengandungi nilai sopan santun atau etika dalam pergaulan seharian. Dan apa yang dapat saya hubung kaitkan dengan isu penderaan di sini, isu kesantunan dari segi tingkah laku. Kerana seorang guru itu perlu ada kesantunan terhadap murid-murid. Dan kenapa saya mengatakan kesantunan guru ini amat penting? Kerana guru ini berperanan untuk membina modal insan. Dan guru juga sebagai ejen membentuk tingkah laku murid-murid. Jika seorang guru itu daripada perilaku, daripada bahasanya pun tidak baik, maksudnya, contohnya guru yang suka mencarut, contohnya, maka itu memburukkan imej guru dan berkemungkinan untuk diikuti oleh anak murid. Terutamanya anak murid yang masih bersekolah rendah. Dan kerana itulah semua guru wajib untuk mempunyai kesantunan, tak kira dari segi bahasa, dari segi pemakaian dan dari segi perlakuan. Dan yang seterusnya ialah isu kepedulian guru. Dan mari kita lihat definisi dan hubung kait dengan isu penderaan. Definisi peduli ialah gabungan perasaan, pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guru terhadap isu yang dihadapi semasa melaksanakan tugas. Menurut Nuryati 2020, guru yang peduli ialah guru yang mementingkan perkembangan pelajarnya dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kepedulian atau dalam istilah yang lain ialah ambil peduli, ambil berat dan menyayangi yang melibatkan sensitif responsif
terhadap orang lain berdasarkan sikap, keterbukaan dan perhatian terhadap pengalaman mereka. Dan guru perlu memahami bahawa tugas mereka ialah membentuk pelajar secara holistik, yakni para pelajar dapat berkembang secara intelek dengan menguasai pengetahuan spesifik hingga mereka berkembang menjadi model insan dengan kepribadian yang disanjung oleh semua pihak. Terdapat 4 komponen penting dalam isu kepedulian guru ini. Yang pertama ialah modeling. Apakah itu modeling? Modeling ni adalah salah satu komponen yang penting dalam menunjukkan bagaimana guru-guru itu mengambil berat dan mengambil peduli terhadap orang yang tersayang, iaitu anak-anak murid. Dan oleh itu, guru perlulah menunjukkan kepada murid bagaimana untuk mengambil berat dan menyayangi mereka dengan cara membuat hubungan yang baik terhadap mereka. Dan apabila guru tadi dia mengambil berat dan mengambil peduli kepada anak-anak murid, maka sikap ini akan dicontohi oleh murid-murid yang lain. Dan secara tidak langsung, hubungan antara guru dan murid akan menjadi lebih erat, lebih rapat dan lebih harmoni. Komponen yang kedua ialah dialog. Komponen ini bukan sahaja melibatkan percakapan atau perbualan semata-mata, tapi ia juga mempunyai pembuka dan penutup, di mana kedua-dua pihak mengetahui keputusan atau matlamat yang akan dicapai melalui aktiviti berdialog. Kerana melalui dialog ini, ia akan memberikan murid peluang untuk bertanya dan membantu kedua-dua pihak mencapai keputusan yang seimbang dan dipersetujui. Komponen yang seterusnya ialah praktis. Pertanyaan guru dan maklum balas murid itu juga merupakan salah satu praktis. Dan apabila praktis itu dilakukan secara bersungguh-sungguh, ia akan dapat menggalakkan hubungan yang baik antara guru dan murid. Dan komponen yang terakhir, yang keempat, ialah kepastian. Sebagai contoh yang saya boleh beri ialah apabila seorang guru itu dia tahu bahawa minat murid-murid berkenaan, mereka suka menggunakan pembelajaran secara ICT, contohnya menonton video, bernyanyi, maka guru perlu memperbanyakkan aktiviti tersebut supaya dapat memberi keseronokan terhadap pelajar-pelajar ketika pembelajaran. Dan langkah guru ini juga akan mewujudkan rasa penghargaan di kalangan murid-murid dan mereka sudah tentu akan melibatkan diri secara aktif ketika PDP berjalan. Jadi apa yang dapat saya kaitkan antara isu penderaan dan isu kepedulian guru ini ialah guru mestilah mengambil berat terhadap pelajar sebelum menghukum pelajar tersebut. Ini kerana kita tidak tahu apakah masalah yang dihadapi oleh murid itu. Ia berkemungkinan murid tersebut daripada kalangan orang miskin, di kalangan asnaf, di kalangan ibu bapanya yang bercerai. Dan jika guru mengambil berat terhadap pelajar, kes penderaan ini tidak akan berlaku. Dan guru mestilah bijak berfikir sebelum bertindak, sebelum nasi menjadi bubur. Berdasarkan ketiga-tiga isu yang saya utarakan tadi, ia jelaslah menunjukkan bahawa profesi keguruan ini bukanlah sesuatu perkara yang mudah dan boleh diambil mudah. Ini kerana menjadi seorang guru itu memerlukan kesabaran dan kecekalan yang tinggi dalam mendidik anak-anak supaya menjadi orang yang bermanfaat kepada semua orang di sekelilingnya. Baiklah, seterusnya mari kita lihat pula kesan yang berlaku terhadap pelaku, iaitu guru, apabila guru tersebut melakukan penderaan terhadap murid. Penderaan tersebut tidak kira sama ada penderaan mental, penderaan fizikal, penderaan emosi, iaitu sama juga dengan mental, ataupun penderaan seksual. Baiklah, kesan yang pertama adalah permit mengajar akan ditarik. Perkara ini telah berlaku terhadap 2 orang guru di sebuah sekolah tadika di Melaka pada tahun 2018. Kejadian ini telah tular pada waktu tersebut kerana ekoran guru tersebut telah mendera seorang murid di tadika tersebut. Seterusnya, yang kedua, tindakan tata tertib akan dikenakan terhadap pelaku. Yang seterusnya, tindakan tata tertib. Tindakan tata tertib akan dikenakan terhadap pelaku apabila seorang guru itu telah melakukan penderaan yang teruk ataupun yang melampau sehingga menyebabkan kecederaan terhadap murid tersebut. Yang ketiga,
Ianya akan merosakkan imej seorang guru. Seperti sedia maklum, masyarakat pada asalnya sangat menyanjungi seorang guru. Tetapi jika berlakunya kes-kes sedemikian, maka masyarakat kurang mempercayai guru 100% dan integriti guru juga akan diragui. Seterusnya, yang keempat, reputasi dan imej sekolah juga akan terjejas. Yang kelima, hubungan antara guru dan murid, antara guru dan ibu bapa, dan antara guru dan masyarakat juga akan terjejas. Di sini dapat kita kaitkan apabila seorang guru itu telah mendera ataupun telah memberi denda yang melampau terhadap anak murid, maka kemungkinan besar murid tersebut akan berasa takut untuk terus belajar bersama guru tersebut. Dan guru akan dipandang serong terhadap ibu bapa. Maka ibu bapa juga tidak akan mempercayai guru tersebut 100%. Baiklah, jika kesan terhadap guru telah pun kita lihat, seterusnya kita lihat pula kesan yang akan berlaku terhadap murid ataupun mangsa dera. Kesan yang pertama kita boleh lihat daripada segi fizikal. Kesan fizikal dapat dilihat daripada kerosakan organ, kerosakan otak, kerosakan tubuh badan, malah boleh menyebabkan kematian. Hal ini dapat disimpulkan daripada beberapa sebutan kes yang telah pun kawan saya sebutkan sebentar tadi. Seterusnya kita lihat pula kesan dari segi mental. Gangguan psikiatri, gangguan perkembangan fizikal dan juga gangguan perkembangan psikologi murid juga akan terjejas. Penderaan seksual pula membawa kepada trauma, kemurungan, berasa terancam dan kecewa sepanjang hidup murid tersebut. Dan sudah pasti kesan-kesan ini juga akan mengganggu pembelajaran murid tersebut. Seterusnya kita lihat pula tekanan emosi pelajar. Pelajar pula akan hidup dalam keadaan ketakutan dan hilang minat untuk belajar seperti yang telah pun saya katakan sebentar tadi. Apatah lagi sekiranya guru yang melakukan penderaan merupakan guru bagi mata pelajaran yang diambil. Seterusnya, kewujudan budaya samsing. Hal ini dapat kita lihat apabila seseorang pelajar menjadikan gurunya sebagai model. Baiklah, menurut Bandura, sebagai yang ditulis, sebahagian besar manusia belajar melalui pengamatan secara selektif dan mengingat tingkah laku seseorang. Inti dari pembelajaran sosial adalah permodelan. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, permodelan. Seorang guru adalah sebagai role model. Maka apabila seorang murid, seorang pelajar melihat gurunya melakukan sedemikian, maka murid tersebut akan berfikiran bahawa tidak salah jika dia pun melakukan perkara sedemikian. Maka akan berlakulah pelbagai gejala-gejala budaya samsing di sekolah. Baiklah, sekarang kita lihat pula faktor yang mempengaruhi kes-kes penderaan berlaku di sekolah. Yang pertama, kelonggaran penguatkuasaan. Hal ini berlaku kerana kurangnya pantauan daripada sekolah terhadap guru. Apabila seorang guru itu telah diberikan kepercayaan 100%, maka guru tersebut akan menggunakan kuasa ataupun menggunakan caranya tersendiri dalam menyampaikan sesuatu pembelajaran. Tetapi, ianya membawa kepada kemudaratan apabila seorang guru itu terlalu mengikutkan perasaan dalam mengajar anak-anak murid. Baiklah, seterusnya kita lihat pula poin yang kedua, pengurusan emosi yang tidak stabil. Menurut Yim Wik Hong tahun 2010, seseorang akan melakukan apa sahaja apabila emosinya tidak dapat dikawal. Hal ini berlaku jika seorang guru itu tidak mampu mengawal stres, maka dia juga tidak mampu untuk mengawal keadaan di dalam kelas dengan tingkah laku murid yang pelbagai. Maka, pelbagai reaksi daripada seorang guru akan keluar tanpa berfikir panjang. Seterusnya yang ketiga, tiada kesedaran agama. Tiada kesedaran agama di sini dapat dilihat kerana tidak mengikut tuntutan agama yang menyaran supaya menyantuni kanak-kanak dan juga wanita. Baiklah, sekarang kita lihat pula perkaitan isu penderaan dengan etika perguruan. Seorang guru itu mestilah mempunyai kod profesionalnya yang tersendiri. Kod yang pertama adalah tanggungjawab terhadap pelajar. Seorang guru itu perlu lebih berhati-hati dan mengutamakan kebajikan serta keselamatan pelajar lebih daripada hal-hal lain. Jika seorang pelajar itu tidak mampu untuk mencapai standard pembelajaran yang diinginkan,
maka seseorang guru itu tidak boleh memaksa ataupun memarahi ataupun mendenda ataupun mendera pelajar tersebut dengan sewenang-wenangnya. Yang kedua, tanggungjawab terhadap ibu bapa. Ibu bapa telah memberikan amanah terhadap guru di sekolah untuk menjaga anaknya. Jadi tidak hairanlah jika seseorang ibu bapa itu kurang mempercayai guru apabila timbulnya kes-kes seperti ini. Dan yang ketiga, tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Guru perlu bertanggungjawab sebagai role model ataupun contoh yang baik terhadap masyarakat. Dan yang keempat, tanggungjawab guru terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan. Sebagai seorang guru yang berdisiplin, seorang guru itu mestilah mengikut garis panduan sebagai guru yang sebenar yang telah ditetapkan. Bukan sekadar melepaskan batuk di tangga. Baiklah, kita lihat pula langkah-langkah bagi mengatasi isu. Yang pertama, mewujudkan khidmat kaunseling khas. Yang kedua, menjalankan tindakan tegas terhadap pelaku ataupun pesalah ataupun guru yang melakukan penderaan. Yang ketiga, penguatkuasaan undang-undang. Dan yang keempat, memahami masalah yang dihadapi oleh guru. Perkara ini dapat dibangkitkan di peringkat yang atas apabila seorang guru itu mengalami masalah-masalah sebegini. Seorang guru itu bertanggungjawab untuk sentiasa memperbaiki diri dan untuk sentiasa memberikan yang terbaik kepada murid-muridnya. Jadi, tidak salah apabila seorang majikan terhadap guru dan juga jabatan yang mengambil tanggungjawab terhadap guru untuk sama-sama menyelesaikan isu ataupun masalah ini. Baiklah, kesimpulannya di sini, kenapakah seorang guru itu perlu menyantuni murid dan murid pula perlu menghormati guru? Hal ini telah disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, bukan umatku sesiapa yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, tidak kasihan kepada orang yang lebih muda, iaitu murid, dan tidak menunaikan hak-hak guru, iaitu menjaga kebajikan murid, menunaikan tanggungjawab sebagai guru yang betul. Ini merupakan hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani dan Al-Hakim. Semoga penyampaian kami pada kali ini dapat memberi manfaat kepada semua yang mendengar. Terima kasih. Sekian sahaja pembincangan daripada kami. Semoga video ini memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih kerana menonton video kami. Jumpa lagi. Assalamualaikum.